Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat sejahtera. Okey, saya teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini di bawah bab kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi dalam matematik tingkatan 5. Pada hari ini cikgu akan membincangkan bagaimana untuk memerihalkan transformasi atau bagaimana untuk kita menghuraikan transformasi. Bila menyebut hurai, okey, perkara yang awak kena tahu dalam transformasi ada 4 perkara, iaitu translasi. Bila sebut translasi mesti dalam bentuk metrik X dan Y. Yang kedua, pantulan. Bila kita hurai mengenai pantulan, kita mesti bagi tahu pada garis berapa. Okey, pada garis sama ada X sama dengan berapa atau Y sama dengan berapa. Mesti bagi tahu. Kalau pantulan mesti bagi tahu pada garis X sama dengan berapa. Cermin kita tu, atau pada garis Y sama dengan berapa. Okey, yang ketiga adalah putaran. Bila putaran mesti bagi tahu berapa darjah. Sama ada 90 atau 180 darjah. Kalau 90 darjah dia ada dua. Sama ada ikut atau lawan arah jam. Tapi kalau 180 je putaran 180 darjah. Dia tak ada ikut, tak ada lawan sebab mana-mana pun sama. Dan berpusat di mana? Dalam bentuk koordinat. Dan yang keempat mestilah pembesaran. Okey. Bila pembesaran mesti bagi tahu faktor skala, berapa kali dia membesar. Faktor skala berapa. Okey. Lepas tu berpusat di mana? Mana pusat pembesaran dia? Okey. Macam mana nak cari faktor skala? Faktor skala adalah imej bahagi objek. Yang ini. So bila kita bercerita tentang hurai, maklumat-maklumat ini perlu kamu tahulah. Dan seelok-eloknya kita hafal dan fahamlah benda ni. Okey, cikgu teruskan dengan perbincangan. Teruslah lepas tu kamu buat latihan. Okey. Dalam rajah di bawah, T prime ialah imej bagi objek T di bawah gabungan transformasi AB. Okey, maksudnya ini adalah objek, yang ini adalah imej di bawah gabungan transformasi AB. Maksudnya berlaku dua benda. Okey. So kalau kita tengok di sini, dari sini dia ke situ. Okey. Kalau satu, kita boleh bagi tahu dia adalah mungkin satu putaran, tapi dia mesti dua. Mesti dua. So bila dua sama ada dari sini ke sini atau dari situ ke situ sahaja. Okey, so kita tahu benda tu mesti ada dua, iaitu pertama mesti berlakunya B, kemudian diikuti dengan A. So kita kena cari dulu B. B mesti satu objek yang kamu tak nampak sama ada kat sini atau di sini. Okey. So kita kena tahu bahawa kalau dari sini ke sini dia mesti berlaku dua kan. So kalau kita lihat di situ, dia mungkin pantulan, mungkin putaran, tak mungkin pembesaran. Kenapa tak mungkin pembesaran? Size objek adalah sama. So kita cuba. Okay, cikgu cuba menjadikan try dia putaran. Kalau putaran kat sini ke sini 90 darjah atau 180 darjah, boleh tak? Arah dah tak sama. So dia bukan putaran. So dia mesti pantulan. Betul tak pantulan? Okey, kita tengok jarak di sini dan di sini sama. So cikgu andaikan kat situ. Ke sini pergi ke sini. So 2 4. So 2 4. Kat situ. Okey. 1 2 5. 2 4 5 dan sambung. Okey. Dari situ dia adalah dari situ dia akan ke situ. So maksudnya B adalah pantulan juga dan A juga adalah satu pantulan.
Bila sebut pantulan, mesti ada apa? Pada garis. So, kita tengok mana cermin dia. Okey, untuk yang B. Pantulan dia kat sini jarak 1, 2. So, 1, 2 kan? Okay, cikgu tukar pen dulu. Okay, kat sini. 1, 2. Sini pun 1, 2. So, kita tahu cermin dia kat mana? Cermin dia kat sini. Okay, cermin dia kat situ. So, pantulan pada garis X sama dengan, bukan X, Y. Sebab dia paksi Y kan. So, Y sama dengan 0. Atau bila dia atas paksi, awak boleh juga tulis sebagai pantulan pada paksi X. Sebab dia atas paksi. Okey. So, sekarang untuk A pula. Kita tahu bila pantulan mesti pada garis juga. So, pada garis. Kalau kita tengok 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3. So, kat mana cermin? Tengah-tengah kan? So, kat situ. Min pantulan pada garis X sama dengan 0. Ataupun dia bila dia atas paksi je, kamu boleh tulis pada paksi Y. Tu kamu dah menjawab soalan A. Okey, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan AB. So, yang ini kita tahu ada 2. Dia gabungan. Sekarang, daripada situ dia nak kamu nyatakan apakah transformasi tunggal yang boleh menjadikan daripada T kepada T prime. So, kita tahu bahawa terbaliklah cikgu buat ni. Ini adalah B. Ini adalah A. Sebab T kan. Dari sini ke sini. Baru dari situ ke situ. Ini yang pertama. Ini yang kedua. So, terbalik tu. Okay. So, B di bawah. Dari T ke objek biru ni adalah pantulan pada X sama dengan 0. Okay. Dan daripada biru kepada T prime adalah pantulan pada Y sama dengan 0. Baru betul. Okey. Jangan buat salah macam cikgu. Okey. So, kita tahu daripada objek ke image. Maksudnya dia satu tunggal. Kalau kita tengok. Cikgu padam dulu sini. Supaya nampak. Okey. Bila kita tengok di sini. Jarak ni sama. Cuma arah yang berbeza. Bila arah yang berbeza, maksudnya dia adalah satu putaran. Sama ada di situ pun boleh, di situ pun boleh kan. So, kita tahu dia adalah putaran berapa tu? Bukan 90 kan. Dia ada 90 atau 180. Oleh kerana jaraknya lurus macam tu, so dia adalah putaran 180 darjah. Bila 180 darjah, dia tak ada apa-apa kat sini. So, tulis je putaran 180 darjah berpusat di kat mana? Kalau kita tengok ni, jaraknya sama. Yang mana jaraknya sama? Kita sambung kan? Ni ke sini, jaraknya sama kat situ. Yang ini pun, kalau kita sambung, pusat putarannya kat situ juga. Yang ini pun, kalau cikgu sambung nanti, pakai pembaris, kita akan dapat pusat putarannya sama. So, di situlah. So, berpusat di 0, 0. Itu bagaimana untuk cara kita memerihalkan gabungan transformasi ataupun transformasi tunggal. Okey, cikgu teruskan lagi. Kalau ini pun sama. Tapi yang tadi dia bagi hanya 2 gambar rajah. Sedangkan kat sini ada 3 gambar rajah. Okey, so kita lihat. Rajah di bawah menunjukkan 3 trapezium ABCD, JKLM dan PQRS pada satu satah Cartesian. PQRS ialah imej bagi ABCD di bawah gabungan penjelmaan XY. Dia bagi tahu X, dia bagi tahu Y. So, bila XY, kita tahu dah. X itu yang last. X itu yang last. So, kita tahu dari sini objek. Ini adalah imej yang besar. So, kita tahu X adalah satu pembesaran. X adalah satu pembesaran.
So dari situ kita perlu lihat pula apakah maklumat yang kita tahu dari sini. So maksudnya daripada 1 dia pergi 2. Dari 2 baru dia pergi yang ke 3. So kita tahu dia adalah di sini ni dia bukan, kalau kita lihat dia bukan satu pantulan sebab bentuk tak sama, arah tak sama. So kita tahu dia adalah satu putaran. Sebab kalau pantulan, objek dia mesti berlawanan. Kalau dia macam ni, dia akan jadi gitu. Dia mesti pantulan kan. Ini bukan pantulan sebab dia bergerak, nampak? Dari sini dia ke situ. So kita tahu dia adalah putaran. Okey, macam mana nak cari pusat putaran? So kita ambil titik yang sama, kita sambungkan. So M, J dengan A kan. So M dengan mana? Dengan D. Sambung. Okey, lagi. Kita ambil di situ, kita buat jarak yang sama. Okey. So kalau sini nampak 2, 4. So kita ambil juga jarak yang sama. So dia akan jadi gini. 90 darjah. Okey, so 2, 4 di situ. 2, 4 di situ. Sama tak ni? Ke sengit? Cikgu tak ada pembaris. So 2, 4. So tengah-tengah di situ 2, 4. Sengit juga. Betul. Okay, so dia mesti 90 darjah. Okay. So dari situ kita mesti ambil yang menjauhi putaran. So kalau kita tengok di sini, putaran ni dari sini ke situ. So dia akan jadi di mana? Pusat putarannya akan jadi di sini. Betul tak? So di situ B dia akan jadi K. So 90 darjah di situ. Okay, so di sini pusat putarannya. Okay, sebab kalau kita tengok cikgu tunjuk sekali lagi. Pusat putaran bila kita sambung, okay, kita kena ambil yang menjauhi. So 2. So sini kan. So dia akan jadi di situ atau di situ. Di situ. Okay. So sekarang kalau kita tengok dia pusing ke arah sini. Jadi kita kena ambil titik dia mesti di sini. Yang menjauhi arah pusingan. So putaran berapa darjah tu? 90 darjah ikut arah jam, berpusat di berapa? 4, 5. Okey, 90 darjah arah jam, berpusat di 4, 5. Okey, cikgu terang sekali lagi. Macam mana nak cari pusat putaran? First thing, kita tengok sekarang arah pusingan dia kat mana. Kalau kita tengok dari sini dia ke sini. Dari sini dia ke sini. Okey, so kita tahu dia adalah ikut arah jam. Berapa darjah? Kalau kita tengok dia tak mungkin 90 darjah. Sebab bila 90 darjah, dia akan jadi berlawanan kan. Dia akan jadi satu atas, kalau satu kat sini, satu lagi mungkin di bawah sini. Dia tak mungkin sebab tu sengit. So kita tahu adalah 90 darjah ikut arah jam. Okay. Yang kedua, kita nak cari pusat putaran. Kita ambil satu titik yang sama antara image dan objek. Okey, cikgu ambil B.
B ni sama dengan mana? Sama dengan K. So, cikgu ambil, cikgu sambung. J kan? Nah, K. So, cikgu ambil, cikgu sambung. Yang senang ambil C lah. C nampak. So, C dengan L. Okay. Ataupun yang senang lagi, ambil D dengan J lah. Ni senang. Nampak terus. D dengan M. So, kita sambung. Kita dapat situ. So, awak kena buat 90 darjah ikut yang sama. So, kalau sini 4, sini pun mesti 4. So, 90 darjah, situ, situ. Itu 90 darjah. Nampak? 90 darjah. Okey. Sekarang, pusat kamu sama ada di sini atau di situ. Okey. Mana satu kita nak ambil? Kita kena ambil yang menjauhi arah putaran. Arah putaran awak tadi kat sini. So, kita tak boleh ambil yang ni. Tak boleh. So, kita ambil yang ini sebagai arah pusat putaran. So, pusat putaran berapa? 4, 5. So, min putaran 90 darjah ikut arah jam berpusat di 4, 5. Okey, selesai untuk putaran. Sekarang kena cari pembesaran. Macam mana nak cari pembesaran? Pembesaran sama je. Pembesaran mesti tahu apa tadi? Faktor skala. Macam mana nak cari faktor skala? Image bahagi objek. So, senanglah. Image kamu ni 2. 2. Objek kamu 1. So, 2 bahagi 1, 2. Berpusat di mana? Mesti koordinat. Macam mana nak cari pusat dia? Ini senang. Okay, tengok Sambungkan titik yang sama antara image dan objek. So, sini sama kan? So, ambil, kita sambung, kita tarik. Yang ini dengan ni. So, sambung, kita tarik. S dengan M, kita sambung, kita tarik. Dan P dengan J, kita sambung, kita tarik. So, sini koordinat dia. So, berpusat di berapa? 7, 6. Okey, so kita dah selesai menghuraikan. Kamu akan dapat berapa markah di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah di situ. Okey, soalan B. Diberi bahawa rantau berlorek PQRSMLKJ mewakili satu kawasan yang mempunyai keluasan 120. Ni, yang besar ni, luasnya adalah 120. Hitungkan luas kawasan yang diwakili oleh JKLM. So, dari sini kena guna rumus. Apakah rumusnya? Luas image adalah K kuasa 2 darab luas objek. Di mana K kuasa 2 ialah faktor skala. Faktor skala. So, kita tahu bahawa 120 ini adalah luas image. Luas image adalah K kuasa 2 darab luas objek. So, 120 sama dengan faktor skala tadi berapa? 2. So, dia akan jadi 2 kuasa 2 darab luas objek. Maka, luas objek adalah 120 bahagi 4. So, kamu akan dapat 30. 30 ni mana? Adalah JKLM. Okey. So, itu adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Okey. Yang ni. Rajah di bawah menunjukkan sisi 4 JKLM, PQRT dan STUV pada sebuah satah Cartesian. JKLM ialah imej bagi PQRT di bawah gabungan penjelmaan AB. JKLM. Mana JKLM? Yang ini. Yang ini adalah imej. Okey. Di bawah gabungan penjelmaan AB. Di bawah imej PQRT. So, ini adalah objek.
Maksudnya sekarang, daripada besar, dia ke sini. Dari sini, baru ke sini. So, kita tahu, dia mengecut kan? Mengecut. So, kita tahu di bawah gabungan penjelmaan AB. So, mean B adalah mengecut. A adalah, kalau kita tengok dia macam tu. Dia berlawanan kan? So, dia adalah pantulan. So, B ialah, apa tadi? Dia mengecut. Tapi dalam penjelmaan, kita tak panggil dia mengecut. Kita panggil dia pembesaran juga. Cuma, macam mana kita nak tahu dia mengecil? Faktor skala dia. Okey, faktor skala mesti dalam pecahan lah. Faktor skala kalau kita tengok 2, 4. Objeknya 4. Objek 4, image adalah 2. So, faktor skala adalah image bahagi objek. So, akan jadi 2/4 sama dengan 1/2. So, faktor skala 1/2 berpusat di mana? Sama. Macam mana nak cari pusat pembesaran tadi? Ambil titik, kita sambung kan? Ni ke sini, sambung. Cantik sikit lah. Sambung kat situ. Yang ini ke situ. Yang ni ke situ. So, di mana? Di koordinat 1, 5. Di 1, 5 pun boleh. Sebab kat situ dia ada label kan. So, kamu boleh juga tulis berpusat di T. Sebab dia label kat situ. Okey, A pula. Kita tahu dia apa? Dia berlawanan kan. So, dia adalah pantulan. Pantulan mesti tahu pada garis. Macam mana nak tahu garis? Cermin dia kat mana? Mesti sama besar kan? Kalau sini 2, maksudnya 2/1 adalah 2 di situ. Okey, so kat situ cermin dia. So, di sini adalah Y. Y sama dengan berapa? Pantulan mesti pada garis Y sama dengan 4. Itu cara kita nak menulis. Okey, soalan seterusnya. Jika luas kawasan berlorek ialah 210, kirakan luas JKLM. Kita tahu tadi, luas image adalah K kuasa 2 darab luas objek. Kawasan berlorek ni tadi apa? Objek. So, objek. Dia nak luas image kan? So, maksudnya luas objek adalah 210. Faktor skala tadi adalah 1/2 kuasa 2. Okey, faktor skala adalah K kan? Okey, so 1/2 kuasa 2 adalah 1/4 darab 210. So, kamu akan dapat sama dengan 52.5. Okey, itu sahaja bagaimana untuk mencari menghuraikan penjelmaan. So, untuk latihan, cikgu nak kamu buat modul impak muka surat 122. Okey, dan muka surat 120. Okey, itu sahaja. Cikgu harap kamu semua faham. Cuba buat latihan-latihan yang berikutnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.